الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya masih beri peluang kepada kita untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita teruskan peluang untuk kita usaha kehidupan kita di akhirat. Kerana dunia ni dia adalah tempat tanaman untuk apa-apa yang ada di akhirat. Apa-apa yang kamu nak tanam di akhirat, kamu kena tanamnya di dunia, baru kamu akan dapat hasil dia di akhirat. Jadi sebab itulah kita kena bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih beri peluang kepada kita untuk kita berusaha untuk kehidupan selepas mati kita. Jadi Nabi SAW ada bersabda di dalam sebuah hadis yang mafhumnya, orang yang bijaksana ni orang yang banyak mengingati mati dan membuat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Orang yang tidak bijaksana, kurang bijaksananya kan, dia mengikuti kehendak nafsu dia dan dia mengharap-harapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia tak buat amal, dia cuma mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan sifat rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil kesempatan, dia tak buat amal, bahkan dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tapi angan-angannya dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang yang bijaksana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada menjadi orang yang kurang bijaksana. Jadi insya-Allah kita akan sambung kitab mengenai amalan harian. Di sini bab yang pertama, musannif rahmatullahi alaihi, musannif ialah seorang ulama namanya Hadrat Ilyas Barbangkawi daripada India. Beliau telah menghimpunkan di dalam kitab ini ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis yang berkenaan dengan amalan-amalan harian kita. Pada bab yang pertama beliau meletakkan bab hifzul lisan, yakni bab menjaga lidah. Kerana apa? Kerana lidah ni, dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Hazrat Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha banu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajadta i'wajadna." Riwayat Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Nabi SAW bersabda apa dia? Apabila seorang anak Adam itu berpagi-pagi pada waktu pagi, maka sesungguhnya anggota semuanya, kesemua anggota akan berkata kepada lidah, akan berkata dengan penuh tawadhu', dengan penuh harapan. Dia kata, takutlah kamu kepada Allah wahai lidah, terhadap hak-hak kami. Maknanya jagalah lidah tu supaya kami ni tak binasa, kami ni tak rosak, kami ni tak jadi mangsa. Takutlah kamu kepada Allah terhadap kami. Semua anggota berkata kepada lidah,
Tangan kata kepada lidah, mata kata kepada lidah, badan kata kepada lidah, kaki berkata kepada lidah, semua berkata kepada lidah. Takutlah Allah terhadap kami. Maksudnya apa-apa hak kami, kamu jagalah. Orang Melayu pun cakap kan, kerana mulut badan binasa. Jadi setiap pagi anggota kita akan berkata kepada lidah. Ini yang Nabi SAW beritahu kan, takutlah kamu kepada Allah terhadap kami. Maka sesungguhnya kami bergantung kepada kamu. Kami bergantung kepada kamu. Maknanya kalau kamu lurus, sekiranya kamu lurus, kamu tegak, kamu betul, maka kami pun akan lurus, tegak dan betul. Sekiranya kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok, kami pun akan rosak. Maknanya apa? Badan kata kat lidah kan, kamu jagalah diri kamu lidah, maka kebaikan yang kamu dapat tu pun kami akan dapat. Sekiranya kamu buat tak betul, maka dia punya habuan dia pun akan dapat kat kami juga. Dia punya susah dia kan, semua akan dapat pada kami juga. Jadi sebab itu setiap anggota kita, tangan, kaki kan, telinga, mata, semua anggota cakap pada lidah, takutlah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kami. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW beritahu, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, sesungguhnya di dalam jasad seorang hamba, seorang anak Adam itu ada seketul daging. Sekiranya dia baik, maka seluruh anggota akan baik. Sekiranya dia rosak, maka seluruh anggota akan rosak. Dan Nabi SAW beritahu, ketahuilah bahawa ianya adalah hati, qalbu, hati, qalbu, jantung. Dalam Al-Quran kata apa? Wajilat qulubuhum, dan gementar hati-hati mereka. Yakni maksudnya gementar jantung-jantung kan. Hati dia tak ada perasaan apa-apa, jantung yang ada perasaan, tapi kita panggil hati lah. Jadi macam mana? Macam bertembung kat sini kan. Kat sini kata kalau lidah betul, semua betul. Kalau lidah rosak, semua rosak. Dalam hadis yang lain pula kata, sesungguhnya hati kan, hati baik, semua baik. Hati tak baik, semua tak baik. Mana satu ni? Hati ke lidah kan. Jadi ulama' bagi tahu, Imam Tibi rahmatullah alaih kata, lisan ni, lidah ni, dia menterjemahkan apa yang ada di dalam hati. Lisan ini dia menterjemahkan apa yang ada di dalam hati. Jadi samalah maknanya, apa yang keluar daripada lidah tu sebenarnya apa yang keluar daripada hati. Jadi kalau hati tu rosak, maka dia akan keluarkan kata-kata yang rosak. Dan dengan sebab kata-kata yang rosak tadi, akan rosaklah seluruh tubuh badan dia kan. Kalau hati dia baik, maka dia akan berkata dengan kata-kata yang baik. Dan dengan kata-kata yang baik tadi akan memberi kesan kepada tubuh anggota badan yang lain. Dia pun akan mendapat kebaikan juga. Jadi tidak ada apa-apa pertembungan di antara hati dan lidah. Yang mana satu sebenarnya? Jadi sebenarnya hati itu dia menterjemahkan, lidah itu dia menterjemahkan apa yang ada di dalam hati. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi rahmatullah alaih ada sebutkan satu kisah bahawa Qas dengan Aksam, Qas bin Sa'idah dengan Aksam bin Sufi, mereka berjumpa dan mereka berbual. Dia kata apa? Bagaimanakah kamu dapati dalam anak Adam ni ada banyaknya aib-aib, ada banyaknya keburukan-keburukan, keaiban-keaiban. Maka yang seorang lagi menjawab, ada banyak, terlalu banyak sehingga tak dapat nak dihitung akan keburukan-keburukan anak Adam ni. Dan yang aku bilang, yang aku kira baru sampai 8,000 keaiban.
8,000 keburukan yang ada pada anak Adam ni. Dan aku mendapati satu perkara, sekiranya kamu gunakan cara ni, maka kamu telah menutup keaiban-keaiban kamu yang banyak ni. Kesemuanya, semua keaiban ni kamu akan dapat tutup. Kemudian dia bertanya kepada kawannya, kawannya menjawab, apakah dia? Beliau pun menjawab, jaga lidah, menjaga lisan. Dengan sebab jaga lisan, jaga lidah ni, banyak keburukan-keburukan lain yang akan tertutup dan terselamat. Kita terselamat daripada banyak keburukan dengan asbab kita menjaga lidah kita. Jadi sebab itulah, sebelum kita nak berkata-kata, kita fikir dulu, apakah maksud saya cakap perkara ni, dan apakah yang saya cakapkan ini, dan apakah faedah yang saya dapat daripada percakapan saya ini. Sekiranya ia membantu, sekiranya ia menyebabkan saya dekat dengan Allah, dan orang yang mendengar percakapan saya ini menjadi dekat dengan Allah, dan Allah menjadi suka dengan sebab percakapan ini, maka kita cakap. Maka kita cakap akan percakapan ni. Tetapi kalaulah percakapan kita hanyalah semata-mata untuk habuan diri sendiri, kegembiraan diri sendiri, ataupun untuk kerana kesedihan sendiri, tidak ada apa-apa kaitan dengan hubungan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih baik kita diam. Walaupun ianya perkara keperluan, sekadar keperluan. Kita kata berbual kosong, tak ada untuk kebaikan akhirat dan tidak ada untuk kebaikan dunia. Lebih baik kita diam. Kadang-kadang perkara tu, bila kita cakap daripada kosong, lama-lama dia akan menjadi sesuatu, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi untuk selamatkan lidah kita, Musonif akan bagi tahu lagi depan. Cuma sekarang ni hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana tuntutan kita menjaga lidah kita. Hadis yang seterusnya, hadis riwayat Imam Sahal bin Sa'ad, sahabat radhiyallahu anhum. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menjamin kepadaku anggota yang terdapat di antara dua pipinya dan di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin baginya syurga. Maknanya siapa yang boleh jaga lidah, siapa yang boleh jaga kemaluan dia, meletakkan dua perkara ni pada tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW kata apa? Aku akan menjamin baginya syurga. Orang yang jaga lidah dia pun dapat jaminan syurga daripada Nabi SAW. Kena jaga lidah dia. Apa maksud dia menjamin menjaga lidah dia? Maknanya dia menunaikan hak yang ada di atas lidah. Apa hak-hak lidah? Yang ini berkata dengan perkara yang wajib ke atas lidah tadi, ataupun dia diam terhadap perkara yang tidak berfaedah. Perkara yang wajib dia kena cakap, dia kena buat, dia kena cakap. Dan perkara yang tidak ada faedah, dia diam daripada perkara tersebut. La ya'ni, tidak ada makna, tidak ada faedah. Faedah dunia tak ada, faedah akhirat pun tak ada. Dua-dua faedah tak ada, maka lebih baik dia diam. Kalau jenis nak bercakap je ni, dia tak tunaikan hak lidah dengan sempurna. Nak tunaikan hak lidah dengan sempurna, apa yang wajib kita cakap, kita cakap. Apa yang tak perlu, kita diam. Diam. Maka kita telah menunaikan hak lidah dan menunaikan hak faraj, yakni meletakkannya pada tempat yang halal dan menahannya daripada tempat yang haram. Mana yang Allah SWT bagi kita guna anggota faraj tu dekat mana, kita guna dekat situ je. Selain daripada situ, kita tahan. Maka jika kita dapat jaga dua perkara ni, dapat jaga dengan sungguh-sungguh seperti mana yang dikehendaki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku akan menjaminnya untuk masuk di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda,
hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau telah bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdalu? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu Syaikhan. Imam Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah orang Islam yang paling afdal? Orang Islam yang paling afdal. Nabi SAW bersabda, sesiapa sahaja, mana-mana orang Muslim, mana-mana orang Islam, baik lelaki, baik wanita, baik kanak-kanak, baik orang tua, mana-mana orang Islam yang mana orang Islam yang lain, orang Islam yang lain berasa selamat, berasa selamat daripada lidahnya dan tangannya. Maknanya orang yang mana tidak menyusahkan orang Islam yang lain, bahkan menyenangkan lagi orang Islam yang lain, maka orang inilah seorang Islam yang paling afdal. Nabi SAW beritahu kan, orang yang selamat, orang Islam yang lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Dia tak nyusahkan orang, dia tak cakap apa-apa dekat orang, tak cakap apa-apa pasal orang. Tangan dia tak suka menyusahkan orang, tak ada buat benda yang menyusahkan orang, kan? Buang sampah tengah jalan pun menyusahkan orang Islam yang lain. Orang Islam yang lain dia nampak sampah dekat tengah jalan, dia rasa tak selesa, itu pun dah menyusahkan orang Islam. Dia rasa tak selesa, kan? Dengan rasa tak selesanya orang Islam pun maknanya secara tak langsung kita dah susahkan dah orang Islam yang lain, kan? Dia tak suka, mata dia sakit tengok sampah tu ada dekat tengah jalan. Dengan sebab kita yang buang kat tengah jalan tu, maka kita telah menyusahkan orang Islam yang lain. Kita masih belum dapat lagi orang Islam yang paling afdal, kan? Jadi untuk menjadi orang Islam yang paling afdal, kita kena lidah kita dengan tangan kita ni selamat daripada orang Islam yang lain. Tak ada orang pun yang sakit hati kerana mulut kita, tak ada orang pun yang sakit hati dengan perbuatan kita. Semua orang Islam yang lain selamat daripada lidahnya dengan tangannya. Boleh juga kita takwilkan, maknanya bila satu orang Islam tu dia dapat memudahkan orang Islam yang lain dan dia tidak menyusahkan orang Islam yang lain, kan? Maka dengan manusia pun dia boleh muamalat dengan cara yang baik, dan dengan ini akan membawa dia dapat muamalat yang baik dengan Tuhan dia. Sebab itulah untuk menjadi orang Islam yang afdal, bukan semata-mata hubungan dia dengan Tuhan dia sahaja, bukan semata-mata hubungan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bahkan hubungan hamba dengan hamba-hamba Allah yang lain pun perlu dijaga untuk menjadi orang Islam yang afdal. Tidak cukup sekadar hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan hubungan dengan manusia perlu lagi dijaga. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, rawahul Bukhari. Sesungguhnya seorang hamba itu berkata-kata dengan satu kalimah, berkata-kata dengan satu kalimah yang mana berada di tengah-tengah kalimah itu. Maknanya kalimah itu bain-bain, tak baik, tak jahat, tak tahu, kan? Yang mana dengan sebab kalimah tadi akan menggelincirkannya kepada neraka, kan? Sejauh di antara timur dan barat, jauh, kan? Ini nak menunjukkan bahawa supaya manusia itu janganlah dia memperbanyakkan kata-kata, dan janganlah dia berkata-kata melainkan perkara yang ada faedah baginya untuk dunia dan akhirat. Dan hendaklah dia menahan diri daripada berkata-kata ketika dia marah.
Kerana biasanya orang marah ni kan, bila dia bercakap, dia akan bercakap yang menyebabkan mudarat kepada dunia dan akhirat dia. Biasanya orang marah ni dia dah tak dapat nak fikir dengan waras, kurang sikit kan. Dia ikutkan dia punya perasaan dia. Dia terikut-ikut. Dia bukan nak cakap tu nak berfikir, dia ikut je perasaan dia. Marah kan. Jadi sebab itulah sepatutnya bagi seorang Islam dia hindarkan diri dia daripada berkata-kata ketika dia marah. Kerana apa? Berkata-kata ketika marah ini dia akan membawa kepada kata-kata yang membawa mudarat pada dunia dan akhirat dia. Jadi sebab itulah ketika marah, elakkan daripada berkata-kata. Geram je nak cakap, sabar, ketap je bibir tu kan. Dan dalam satu riwayat ada di dalam Mashaf Suhuf Ibrahim alaihissalam, apa terjemahan dia? Sepatutnya ke atas orang yang berakal bahawa dia menjadi orang yang melihat pada zamannya, orang yang mempunyai basirah, orang yang mempunyai pendapat yang bagus kan, pandangan yang baik pada zamannya, dan orang yang boleh diterima kedudukannya, dan orang yang menjaga lisannya, dan orang yang menjaga kalamnya, menjaga percakapannya, dan sedikit perkataannya. Pada sedikit perkataan tu pun perkataan yang mana memberi makna saja, yang ada faedah untuk dunia dan akhirat dia. Dia tidak berkata-kata langsung dengan benda-benda yang mala yakni, yakni perkara-perkara yang tidak berfaedah pada dunia dan akhiratnya. Jadi ini sifat orang yang beriman, dia menjaga lidahnya daripada berkata-kata dan perkara yang tidak sepatutnya. Hadis seterusnya, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu telah berkata, "Aku telah berkata, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi." Qala qul rabbi Allahu thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadha. Rawahu Tirmidzi. Hadrat Sufyan bin Abdullah berkata, "Aku telah bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku akan satu perkara yang aku dapat berpegang dengannya, berpegang teguh dengan perkara tersebut." Lalu Nabi SAW berkata, "Ucapkanlah, katakanlah, dan Tuhanku ialah Allah." Kemudian beristiqamahlah dengan perbuatan tersebut, dan beristiqamahlah dengan keyakinan tersebut. Nabi SAW pesan kepada Hadrat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, yakni ceritalah kehebatan Allah, kemudian istiqamahlah dalam menceritakan kehebatan Allah. Katakanlah Tuhanku ialah Allah. Ini ulama beritahu kita cerita kehebatan Allah. Allah yang mencipta langit, Allah yang mencipta bumi, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi susah, Allah yang memberi senang, manfaat mudarat, semua dari Allah. Selain daripada Allah, semuanya tidak boleh memberi apa-apa kan. Api adalah ciptaan Allah, satu ciptaan Allah. Sifat yang ada pada api membakar juga adalah ciptaan daripada Allah. Ini adalah dua ciptaan yang berbeza, satu api, satu membakar. Dan dua perkara ini adalah dua perkara yang berasingan, yang langsung tidak ada kena-mengena. Walaupun kehidupan kita dari kecil, pengalaman kita tak pernah lain berlaku. Api ni dia tak membakar pula. Kalau api ni tiba-tiba tak membakar dah pelik, kita rasa pelik. Tapi sebenarnya yakinlah bahawa api adalah satu makhluk yang lain, membakar adalah satu makhluk yang lain, dan masing-masing kedua-duanya berada di dalam khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai khazanah api, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai khazanah membakar. Panas pun juga adalah satu perkara yang lain. Tak semestinya panas itu membakar, tapi
Panas adalah satu perkara yang lain, membakar adalah satu perkara yang lain. Dan cahaya pada api juga bukanlah daripada api, juga daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada api itu dah terzahir banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, banyak khazanah Allah Subhanahu Wa Taala yang lain di dalam tu, kan? Api ada makhluk panas, ada makhluk bakar, kan? Ada makhluk cahaya kat dalam tu. Satu makhluk yang bernama api, daripada situ ada makhluk-makhluk yang lain lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua daripada Allah, bukan daripada makhluk api, kan? Sifat-sifat yang ada pada api semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beristiqamah dengan perkataan ini, kan? Pergi mana orang cerita kehebatan makhluk, perkara ni bagus, perkara ni bagus, perkara ni baik, perkara ni baik, kan? Ia benar, tapi semuanya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh membuat sesuatu dengan asbab, berlawanan dengan asbab, ataupun tanpa asbab. Semua Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat, kan? Macam-macam Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Jadi itu Nabi SAW perintahkan kepada Hadrat Sufyan bin Abdullah supaya selalulah cerita kehebatan Allah, kemudian beristiqamah di dalamnya. Kemudian Hadrat Sufyan bin Abdullah Saqafi telah berkata lagi, wahai Rasulullah, aku takut. Apakah perkara yang Tuan paling takut sekali ke atasku? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memegang lidah baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini. Dan Hadrat Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Nabi SAW, perkara apa yang Tuan paling takut ke atas saya? Maknanya, apa yang kau takutkan dekat aku ni? Kan? Macam kita risau dengan seorang anak kecil keluar rumah sendirian, kita takut. Apa yang takutkan kau sangat ni bagi anak kau jalan kat luar tu? Risaulah budak kecil, kan? Perkara yang apa yang paling dia takut. Jadi Nabi SAW menjawab ini sambil memegang lidah baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mulia. Dia pegang ini. Maknanya lidahlah perkara yang Nabi SAW paling takut. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, kekuatan untuk kita dapat jaga percakapan kita, dan seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sahaja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan untuk kita jaga lidah kita, supaya anggota tubuh badan kita yang lain tidak merasa tidak tenang dengan lidah ni. Tiap-tiap pagi je bangun, badan dah rasa takut dah. Lidah baik-baik sikit hari ni, kan? Janganlah buat masalah. Kalau buat masalah, kami yang akan dapat dia punya tu juga. Jadi semoga Allah SWT berilah kita kekuatan untuk sama-sama kita dapat ambil iktibar, amal dan sampaikan. Semoga Allah SWT beri kekuatan pada kita untuk kita gunakan lidah kita untuk semakin dekat hampir kepada Allah SWT. Dan Allah SWT beri kekuatan kepada lidah kita untuk kita buat perkara yang Allah SWT suka. Dan semoga Allah SWT menjadikan lidah kita ini menjadi asbab untuk orang lain pun hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.